Saudara-saudari, Shalom. Apa khabar? Kita sudah lama tidak berjumpa di gereja. Dari bulan Mac sampai sekarang, hampir 4 bulan, kita tidak boleh berkumpul di gereja. Saya harap saudara-saudari masih sehat, kuat dan selamat. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan kerana iman saudara-saudari masih kuat dan teguh. Dan bersyukurlah kepada Tuhan kerana hari ini kita boleh berkumpul di atas talian untuk menyembah Tuhan kita bersama-sama. Dan hari ini saya mau berkongsi dengan saudara-saudari dari Alkitab Lukas bab 17 ayat 11 sampai ayat 19. Dan tajuk yang saya nak berkongsi hari ini ialah kenapa hanya seorang sahaja. Kenapa hanya seorang sahaja? Dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai ayat 19. Sekarang mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat 11 sampai 13. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui sempadan Samaria dan Galili. Apabila dia memasuki sebuah bekang, 10 orang berpenyakit kulit yang mengerikan datang menjumpai dia. Mereka berdiri dari jauh dan berseru, "Yesus, Tuhan, kasihilah kami." Pada sesuatu hari, Yesus hendak berangkat dari Galili ke Jerusalem. Perjalanannya memerlukan dia menyeberangi Samaria. Kita boleh lihat dari peta ini, kalau seseorang nak pergi dari Galili ke Jerusalem, dia mestilah mengikut laluan yang memberangi kawasan Samaria. Dan apabila Yesus hendak memasuki sebuah bekang, terdapat 10 orang yang dijangkiti penyakit kulit yang mengerikan ataupun penyakit kusta hendak menemui dia. Bekang ini mungkin terletak di sempadan Judea dan Samaria, kerana di antara pesakit-pesakit kulit itu terdapatlah kedua-dua orang-orang Samaria dan juga orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, mengikut Imamat bab 13 ayat 46, dia akan, iaitu orang yang berpenyakit kulit akan tetap najis selama dia menghidap penyakit itu. Dia mesti tinggal di luar berkemahan, terasing daripada orang lain. Oleh kerana mereka dilarang mendekati orang lain kerana penyakit kulitnya, mereka terpaksa berdiri agak jauh dari Yesus dan berseru, "Yesus, Tuhan, kasihilah kami." Mereka berhasrat Yesus akan menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Tetapi malangnya, mereka tidak dibenarkan mendekati dengan Yesus. Mereka hanya boleh berseru kepada Yesus
dari jarak yang agak jauh. Yesus, Tuhan, berkasihilah kami. Saudara-saudari, bayangkan perasaan mereka. Mereka sudah lama menderita kerana penyakit ini. Sekarang dapat tahu bahawa seorang tuan mereka percaya boleh menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Tetapi mereka tidak dibenarkan mendekati beliau. Mereka pasti merasa kecewa, bukan? Tetapi mereka tidak menghilang hati dan terus menyuruh dari jarak yang jauh. Ini menunjukkan iman mereka terhadap Yesus adalah teguh dan juga hasrat mereka untuk disembungkan adalah kuat. Dan seterusnya kita membaca bersama ayat 14. Yesus melihat mereka lalu berkata, "Pergilah dan mintalah imam mengesahkan kesembuhan kamu." Dalam perjalanan ke sana, mereka sembuh. Memang kita perangsang bahawa Yesus tidak mengumumkan bahawa penyakit mereka disembuhkan sekarang. Dia hanya menyuruh mereka pergi untuk diperiksa oleh imam-imam dan disahkan mereka telah sembuh. Seperti mana yang diperlukan oleh hukum-hukum Musa. Saudara-saudari, menurut imamat, Tuhan memberi Musa peraturan-peraturan berikut tentang upacara penyucian bagi seorang yang sudah sembuh daripada penyakit kulit yang mengerikan. Pada hari orang itu diumumkan tahir, dia harus dibawa kepada imam. Kemudian imam akan pergi keluar perkemahan lalu memeriksa orang itu. Jadi saudara-saudari, mengikut peraturan-peraturan Musa, seseorang yang dijangkiti penyakit kulit dan telah sembuh haruslah diperiksa dan disahkan dia tahir oleh seorang imam Yahudi. Di dalam keadaan ini, mereka memerlukan iman yang kuat untuk mengikut perintah Yesus. Kita mesti memahami bahawa pada masa mereka berduduk dengan Yesus Kristus, penyakit mereka masih belum ternyata sembuh. Mereka mesti percaya bahawa mereka akan sembuh sebelum mereka berjumpa dengan imam. Kalau tidak, imam tidak akan mengesahkan mereka tahir dan usaha mereka selama ini tersia-sia. Mari kita teruskan membaca bersama ayat 15 sampai ayat 19. Ketika seorang daripada mereka sedar bahawa dia sudah sembuh, dia berpatah balik sambil memuji Allah dengan suara yang kuat. Dia sujud di hadapan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah 10 orang yang disembuhkan? Di manakah yang 9 orang lain? Mengapakah orang bangsa asing ini sahaja yang kembali untuk bersyukur kepada Allah?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Bangunlah dan pergilah. Kamu sembuh kerana kamu percaya kepada aku." Kita tidak diberitahu
di antara 10 orang yang berpenyakit kulit itu, berapakah orang Yahudi dan berapakah orang Samaria? Tetapi apa yang pasti dari informasi yang didedahkan oleh Yesus ialah di antara mereka terdapat orang Samaria dan juga orang Yahudi. Orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi adalah permusuhan setiap masa. Kalau seorang Samaria ini memang telah pergi berjumpa dengan imam Yahudi, dia mesti beriman kuat di atas firman Yesus. Dan dia juga sanggup melepaskan kebiasaan tradisional dan sanggup menerima penyembahan Yesus. Bagi seorang Samaria adalah menjadi satu tekanan untuk mempercayai seorang guru Yahudi dan diperiksa oleh seorang imam Yahudi. Dia akan menghadapi tekanan dari masyarakat dan juga agama mereka. Orang-orang Samaria akan menuduh mereka sebagai orang-orang yang tidak taat kepada bangsa dan agama mereka. Dan dia memang beriman terhadap Yesus dan tidak peduli kepada tuduhan-tuduhan yang bakal dia dituduh. Dia terus bertindak seperti yang disuruh oleh Yesus. Tetapi orang-orang yang mengalami kekanan dan penganiayaan sedemikian akan lebih menghargai penyembuhan yang diberkati oleh Yesus. Oleh kerana itu, hanya dia seorang yang kembali bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, sememangnya Yesus sangat gembira dengan tindakan orang Samaria ini. Lalu dia menyuruh orang Samaria ini berdiri dan mengumumkan bahawa dia telah menerima penyembuhan. Iman dia telah membawa penyembuhan dan penyelamatan roh dia. Dari cerita hari ini kita boleh membuat kesimpulan dan belajar 2 pelajaran yang penting. Yang pertama, penyakit kulit yang mengerikan ataupun kusta adalah satu tanda najis ataupun tidak bersih. Penyakit kusta mesti dibersihkan. Dan penyakit kusta juga adalah satu tanda dosa. Penyakit seperti penyakit mesti diampuni dari dosa-dosa mereka. Mereka memang tahu keadaan mereka sendiri. Lalu menjerit dari jarak jauh, Yesus Tuhan, kasihilah kami. Saudara-saudari, dalam zaman sekarang, kita tidak akan dijangkiti penyakit kulit seperti ini. Tetapi ramai orang terikat ataupun terkurung oleh dosa-dosa sendiri. Mereka memerlukan Yesus untuk melepaskan mereka dari kurungan dosa. Hanya Yesus sahaja boleh mengampuni dosa-dosa mereka. Mungkin di dalam hati mereka, mereka sudah berseru untuk dilepaskan dari dosa. Tapi tidak tahu siapa boleh melepaskan mereka ataupun menyelamatkan mereka. Jadi kita mesti memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada mereka. Yang kedua, Yesus menyuruh mereka menjalani perjalanan iman sebelum mereka dipersembuhkan. Selepas menjalani perjalanan iman yang dipenuhi tekanan
dan cabaran-cabaran. Mereka lebih menghargai persembahan yang diberkati oleh Yesus. Di dalam perjalanan iman kita, kadang-kadang Yesus juga menyuruh kita melalui perjalanan yang susah ataupun yang bertekanan. Jika kita beriman teguh dan tidak putus asa, kita akan lebih menghargai berkat Tuhan dan akan lebih bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, jangan takut kesusahan dan tekanan ataupun cabaran-cabaran perjalanan iman kita. Dengan beriman teguh kepada Yesus, kita akan mengatasi segala kesusahan dan tekanan. Dan juga kita akan menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Sekian. Terima kasih.